Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dalam channel TV Qiraat 1023, saya Nur Syabila Murshidah binti Muhammad Syarif 7230196, dan saya Intan Nur Afina binti Nur Aizab 7230206. Kami merupakan pelajar Diploma Tahfiz dan Tafsir Al-Quran daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pada hari ini, kami ingin berkongsikan tentang konsep asas pengenalan qiraat Imam Nafi'. Jika anda tahu, qiraat ini telah muncul pada zaman Rasulullah SAW lagi. Seperti yang kita tahu, bangsa Arab mempunyai pelbagai suku kaum yang mempunyai pelbagai dialek dan lahjah. Oleh itu, dengan kepelbagaian dialek dan lahjah inilah yang melahirkan bermacam-macam jenis qiraat dalam pembacaan Al-Quran. Objektif yang kami telah tetapkan adalah yang pertama, untuk mengetahui konsep asas pengenalan qiraat Imam Nafi'. Yang kedua, untuk mempelajari latar belakang dan kehidupan Imam Nafi'. Dan yang terakhir, bagi mengetahui tahap penguasaan pelajar Diploma Tahfiz dan Tafsir Al-Quran terhadap ilmu qiraat. Terdapat dua pandangan daripada sarjana-sarjana ilmu qiraat. Yang pertama, sarjana zaman ini, menurut Syekh Muhaisi, ilmu qiraat ialah suatu ilmu tata cara praktikal kalimah-kalimah Al-Quran. Perselisihannya sama ada takhfif dan tasydid, dan perselisihan bacaan lafaz-lafaz wahyu pada huruf-hurufnya yang disandarkan kepada pembawanya. Pandangan yang kedua, sarjana zaman terdahulu. Sarjana terdahulu seperti Abu Ubaid dan Ibnu Mujahid menganggap ilmu qiraat sebagai jendela penting untuk memahami keindahan dan kedalaman Al-Quran. Mereka melihatnya sebagai perjalanan intelektual untuk menyelami warisan lisan, menggali kekayaan linguistik dan memahami konteks sejarah bacaan Al-Quran sehingga memperkaya pemahaman kita terhadap kata-kata ilahi. Beberapa soalan mengenai qiraat Imam Nafi' telah diajukan kepada sesetengah pelajar-pelajar Diploma Tahfiz dan Tafsir Al-Quran di UPNM. Oleh itu, mari kita sama-sama saksikan. Saya bersama Nurul Iman Soleha. Okey, jadi Iman, boleh tak ceritakan sedikit mengenai latar belakang Imam Nafi'? Nama benar Imam Nafi', Nafi' bin Abdul Rahman bin Abi Naim. Nama panggilan beliau Abu Hasan. Beliau berasal daripada Asbahan. Beliau dilahirkan pada tahun 169 Hijrah. Sifat peribadi beliau ialah beliau berkulit hitam, berakhlak mulia, dan beliau juga ilmu qiraat di Madinah. Beliau mempunyai dua orang anak murid yang masyhur, iaitu Qaulun Nawash. Terima kasih Iman, ini sedikit penghargaan daripada kami. Terusnya bersama saya, Cik Wan Nurhanani. Baiklah, Cik Wan Nurhanani, bolehkah Cik terangkan sedikit tentang latar belakang Imam Qaulun? Imam Qaulun nama kedua beliau Isa bin Mina bin Wadai bin Isa bin Abu Salman bin Umar bin Abdullah Al-Zaki, ataupun nama panggilan beliau Qaulun, dan nama kedua beliau Abu Musa. Beliau lahir pada 120 Hijrah dan wafat pada 260 Hijrah. Dan antara ciri-ciri betul seperti Imam Qaulun ini, bacaan Quran beliau sangat baik dan beliau berbahasa Rom dengan baik, dan beliau ni tak pernah dengar perkara-perkara maksiat. Terima kasih Cik Wan Nurhanani. Bila ini sedikit penghargaan daripada pihak kami. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang lain. Bersama saya Nur Habibah. Jadi Habibah, boleh terangkan sedikit berkenaan latar belakang Imam Rushd? Nama kedua Imam Rushd adalah Amr bin Sa'id bin Abdullah bin Amr bin Sulaiman bin Ibrahim. Nama panggilan beliau ialah Rushd. Beliau lahir pada tahun 110 Hijrah dan wafat pada tahun 120 Hijrah.
Fitra. Sifat pribadi beliau ialah mata beliau bernutur, beliau berikuti dan beliau fakta dalam masalah. Baik, terima kasih Habibah. Ini sedikit penghargaan daripada kami. Nama saya Cik Alia. Jadi Cik Alia, bolehkah awak terangkan sedikit tentang manhaj bacaan Imam Qaulun? Manhaj bacaan Imam Qaulun. Pertama, Qaulun membaca basmalah antara dua surah kecuali antara surah Al-Anfal dan At-Taubah. Yang kedua, pada kalimah Maliki di dalam surah Al-Fatihah, Qaulun dia menghazafkan alif menjadi Maliki. Contoh bacaannya, Maliki Yaumiddin dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Yang ketiga, Qaulun membaca dengan silah mim jamak ketika wasal sahaja, dengan dua wajah. Wajah pertama sukun dan wajah kedua silah. Contoh bacaan sukun, alaihim a'anzartahum, dan contoh bacaan silah, alaihimu a'anzartahum. Okey, sekiranya selepas mim jamak terdapat huruf hamzah kotak, maka Qaulun akan membaca silah mim jamak dengan 2 atau 4 harakat. Baiklah, terima kasih Cik Damia atas penerangan sebentar tadi. Ini sedikit penghargaan daripada kami. Semoga bermanfaat untuk semua. Seterusnya kita bersama Putri Nur Balkis. Jadi Balkis, boleh kongsikan sedikit mengenai manhaj Imam Warsh? Boleh. Manhaj Imam Warsh yang pertama, Warsh membaca basmalah pada setiap awal surah kecuali pada surah Al-Anfal dan At-Taubah. Yang kedua, Warsh menghazafkan alif pada kalimah Maliki dalam surah Al-Fatihah daripada Maliki menjadi Maliki. Yang ketiga, Warsh membaca silah mim jamak pada kalimah alaihim a'anzartahum sekiranya terdapat hamzah qata' selepas mim jamak. Contohnya, alaihim a'anzartahum menjadi alaihimu a'anzartahum. Okey, terima kasih Balkis. Ini sedikit penghargaan daripada kami. Jadi itulah serba sedikit soalan-soalan mengenai qiraat Imam Nafi yang telah kita ajukan kepada sesetengah pelajar-pelajar Diploma Tahfiz dan Tafsir Al-Quran di UPNM. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, perbezaan qiraat tidak lari daripada hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, baik hikmah yang umum ataupun hikmah yang khusus yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Selain itu, adanya perbezaan qiraat dalam Al-Quran khususnya pada ayat-ayat hukum ternyata dapat menambah wawasan serta memperkaya alternatif bagi orang Islam untuk memahami dan mempelajari hukum Islam itu sendiri. InsyaAllah itu sahaja daripada kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.